Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada Hajar, Joh dengan Mat sebab join untuk GM pada hari ini. Kalau tak faham, boleh mencelah. Cikgu tak marah pun. Cikgu, saya nak tanya, boleh tanya je. Dan kalau cikgu tak perasan, kalau ada kawan awak masuk, awak tolonglah buka suara sebab cikgu bila dengar ajar, cikgu tak perasan dah awak masuk. Okey, sebelum ni awak cikgu dah send link untuk pembelajaran awak berkenaan dengan transformasi isometrik. Sebenarnya untuk tajuk transformasi sebenarnya awak dah belajar semasa tingkatan 2 dengan 3. Masa awak tingkatan 2 dengan 3 awak dah belajar. Okey, sorry cikgu pergi tulis tingkatan 4 pula. 5. Okey, untuk transformasi isometrik ni sebab apa kita belajar topik ni? Sebab topik transformasi isometrik ni dia melibatkan pertukaran arah. Melibatkan perpindahan koordinat. Okey, bagi suatu objek dan dijelmakan mengikut bentuk asal dia. Jadi ada beberapa kaedah untuk transformasi. Lepas ni kita akan belajar. Jadi yang pertama sekali awak kena tahu apa dia maksud transformasi. Transformasi ni ialah proses mengubah kedudukan orientasi. Kedudukan orientasi ni maksudnya tempat, kedudukan dia tempat atau size image. Size image ni maksudnya kau kecil ke, kau besar ke. Kedudukan orientasi ni tempat kedudukan dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat bagi suatu objek melalui translasi. Kita ada kaedah translasi, kaedah pantulan, kaedah putaran dengan kaedah pembesaran. Semua ni awak dah belajar sebenarnya semasa tingkatan 2 dan 3. Jadi untuk matematik 4 dia ulang semula, mungkin awak sudah lupa. Okey, kalau awak tengok sini, adakah objek-objek ni melalui proses transformasi atau tidak? Awak kena ingat, proses transformasi dia boleh ubah tempat. Dia boleh ubah saiz tapi dia tidak boleh ubah bentuk. Kalau awak tengok sini, yang nombor A ni, bentuk dia, okey, bentuk dia sama ke tidak ni? Bentuk dia sama, kedudukan dia aja. Paling punggung ni, hak ni sama, maka hak ni adalah transformasi. Okey, walaupun kedudukan dia tak sama tapi tengok bentuk dia sama, maka dikenali sebagai transformasi. Okey, yang ke B, kalau ke B ni awak tengok bentuk dia berubah. Awak tengok ni ada ni, nampak tak? Ni tak sama kan? Jadi untuk B ni dia bukan transformasi kepada ni. Maksudnya ini objek, ini image. Objek dengan image bentuk dia tak sama. Kalau sini objek dengan image bentuk dia sama A, maka dia transformasi. Kalau B ni dia bukan transformasi sebab tengok bentuk dia objek ke image tak sama. Maka dia bukan transformasi. Okey, kalau ke C ni bentuk dia sama, ni objek, ni image, bentuk dia sama. Bentuk sama tapi saiz yang berbeza. Okey, kalau bentuk sama, saiz yang berbeza, ini juga dikenali sebagai transformasi. Ini dikenali sebagai transformasi. Mungkin transformasi ini mengalami proses pembesaran. Okey, untuk D ni, kalau awak tengok D, bentuk dia sama, objek dengan image sama, cuma kedudukan sahaja berbeza. Kedudukan berbeza, bentuk sama, tidak mengubah apa-apa bentuk objek, maka D ni dikenali sebagai transformasi. Jadi kesimpulannya, transformasi ni dia mengubah kedudukan, dia ada mengubah saiz image kecil ke besar melalui proses translasi, pantulan, putaran dan pembesaran.
Okey, jadi kesimpulan daripada A, B, C dan D, B sahaja bukan transformasi sebab dia dah mengubah bentuk objek asal. Boleh tak situ? Boleh faham tak? Hak ni cikgu dah jelaskan dalam link sebelumnya. Okey, yang kedua, yang sebelumnya ni cikgu ulang balik yang sebelum yang masa cikgu bagi link pembelajaran. Yang kedua, kongruen. Kongruen ni ialah dua objek kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dia sama, saiz dia sama. Okey, tanpa mengira kedudukan pergerakan. Awak kongruen ni objek dan image sama. Okey, objek dengan image sama. Tak kira lah kedudukan dia duduk tempat mana. Okey, jadi kita tengok contoh kongruen. Okey, kalau untuk A ni tentu sahkan sama ada ni objek, ni image contohnya. Okey, pasangan ni adakah kongruen atau tidak? Kalau awak tengok situ, bila kongruen, maksud dia sini, kedua-dua mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Kalau awak tengok ni, bentuk dia sama tapi saiz yang berbeza. Bila saiz berbeza, kedua-duanya tak sama tapi bentuk dia sama. Tapi dia dikenal, ni bukan kongruen. Ni bukan kongruen. Kongruen sebab saiz yang berbeza. Syarat untuk kongruen mesti bentuk dan saiz yang sama. Kedudukan tak apa dia pusing ke mana. Cuma nak saiz dia mesti sama, bentuk dia mesti sama. Kedudukan dia pusing ke lain tak apa. Okey. Yang ni B pula. B pula, kalau awak tengok sini saiz dia sama, saiz dia sama, bentuk dia sama. Kalau awak tengok sini bentuk dia sama cuma kedudukan dia berbeza. Mungkin dia pusing kot lain. Bawah ni SR ni SR duduk sini. Tak apa. Sebabnya dia kedudukan dia pusing, orientation dia tak apa. Ini dikenali sebagai kongruen. Kongruen sebabnya saiz dia sama, bentuk dia sama walaupun kedudukan dia berbeza. Ada nak tanya tak sampai situ dulu? Ada nak tanya tak? Jawablah, kita 4 orang je dalam ni. Ada nak tanya tak? Beres dah cikgu. Okey, beres. Waktu cikgu nak dengar tu. Sebabnya kita 4 orang je ni, malu ke apa. Okey. Okey, thank you Mimi masuk. Kita dah masuk kepada translasi dah Mimi. Tadi cikgu terang bahagian transformasi, terang bahagian kongruen. Okey. Okey, cikgu ulang balik untuk Mimi. Kalau transformasi ni, dia ada orientasi saiz image melalui translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Manakala kalau kongruen ni, dia mesti bentuk dengan saiz dia sama. Macam hak ni. Hak ni bentuk dia sama tapi saiz yang berbeza. Bila saiz berbeza, dia bukan kongruen. Kalau B ni saiz dengan bentuk dia sama tapi kedudukan dia berbeza. Ini dikenali kongruen. Kongruen syarat dia mesti saiz dan bentuk sama. Kedudukan tak apa beza. Okey, seterusnya translasi. Okey, apa dia translasi? Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang berbeza. Objek dan image adalah kongruen dan sama kedudukan dia. Okey, kalau kita tengok sini, kalau kita tengok translasi ni, okey, diwakilkan oleh vektor yang mempunyai magnitude. Magnitude ni maksudnya kedudukan arah.
arah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Okey, contoh kalau sini A nak pergi ke A ni objek nak pergi ke image. Okey, kemudian kita gerakkan nak pergi sini, kita gerakkan 1, 2. Ke kanan, bila kita gerak ke kanan, untuk X ke kanan, 2 ni maksudnya ke kanan, maksudnya positif 2. Kalau X tu ke kiri, negatif 2. Boleh? Boleh tak tu? Kalau X tu ke kanan, positif 2. Kalau X ke kiri, negatif 2. Sekarang ni X ni ke kanan. Maksudnya 2 kali ke kanan. Kemudian Y naik ke atas pula. 1, 2, 3. 3 ni ke atas. Bila ke atas, positif 3. Jadi inilah translasi dia. Maksudnya kalau dalam soalan, kalau dia bagi 2, 3, tak perlulah dia tulis tanda positif ni. Bila tak tulis tanda positif, maksudnya itu adalah operasi, itu adalah tambah. Kalau dia negatif, dia akan tulis. Maksud dia, 2 ni adalah ke kanan sebanyak 2 kali atau 2 petak. 3 ni, 2 ni untuk X, 3 ni untuk Y. Y ni maksudnya kalau positif bergerak ke atas sebanyak 3 petak. Okey. Okey, cikgu tunjuk lepas ni. Okey, huraikan maksud vektor translasi. Kalau 1, 3, 1, 3 ni, X ni 1 dengan 3. Untuk X ni, ke kanan ke kiri? Siapa boleh royak? Ke kanan ke kiri X ni? Kanan. Kanan. Kanan 1 petak. Okey, Y ni Y ke atas atau ke bawah? Ke atas. Okey, ni paksi kan? Ni paksi. Ni X. Ini Y. Okey, pergerakan ni 1 ni ke kanan sebanyak 1 petak. Ke atas maksudnya ke atas sebanyak 3 petak. Kalau B negatif 1 dengan 4. Okey, ini maksudnya ke mana ni Jo? Ke kiri ke kanan ni? Negatif 1. Ke kiri ke kanan? Boleh masuk tak? Bunyi macam ada masuk. Cepat. Negatif 1 ni ke kanan ke kiri? Kalau positif. Ke kiri. Ke kiri. Sebab dia negatif dah. Kalau pak ni ke atas. Okey. Kalau negatif 1 ni ke kiri, kalau 4 ni ke atas. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Okey, C. Hak ni ke ajar ke kanan ke kiri positif 2 ni X. Atas ni X. Ke kanan ke kiri? Ajar. Positif 2 ke kanan ke kiri ajar? Mana ajar ni? Kanan ke? Okey, bukan kod ajar, memang ke kanan dah. Ke kanan sebab positif. Ke kanan sebanyak 2 kali sebab dia positif. Kalau ni, hak ni untuk X dah. Kalau negatif 9 ni untuk Y. Y rasa-rasa ke mana Mimi? Y ke mana ni negatif 9 ni? Ke atas atau ke bawah? Mimi? Ya cikgu. Ni Y ni negatif 9 ni. Ke atas ke bawah? Bawah. Bawah. Okey. Tak? Ingat. Okey, kalau negatif, kalau X ke kiri. Kalau negatif, kalau Y ke bawah. Kalau kosong ni, kosong ke mana pula? Nak gerak tak kosong? Kalau kosong, gerak ke tak payah?
Kalau kosong tak payah gerak, tetap dah, tak payah nak gerak. Tak payah gerak, maksudnya titik dia tetap. Okey, 8 ni positif ke atas. Okey, kesimpulan dia, kalau nilai X tu positif, kalau X positif, nilai dia positif, gerak ke kanan. Kalau X dia negatif, gerak ke kiri. Okey, kalau Y pula, kalau Y positif, gerak ke atas. Kalau Y tu negatif, gerak ke bawah. Okey, hak ni dah. Okey, bila dah faham situ, nanti barulah kita boleh buat penyelesaian dia. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tentukan kedudukan titik M. M prime, ni awak nampak tak ni? Dia tulis M tanda macam tu. Ni kita kenali sebagai M prime. M prime ni maksudnya bila awak buat M, dapat ni objek. Okay, ni image. Image dia M prime. Ataupun image bagi M. M prime dia panggil. Kalau awak tak saya sebut M prime, awak boleh sebut image bagi M. M prime di bawah berdasarkan vektor translasi yang dinyatakan dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, contoh. Okey, contohnya sini. Katakanlah cikgu buat ni. Okey, katakanlah sini M. Okey, sini M. Cikgu ajar tubik lain habis. Okey, tak apa. Okey, tu M. Okey, dia nak pergi kepada, dia tengok sini A. Awak tengok sini A, ni gerak ke kiri. Gerak ke kiri satu kali. Ni ke bawah. Ke bawah 2 kali. Okey, gerak ke kiri 1. Ni dah. 1 ke kiri. Ke bawah pula. Ke bawah pula. 2 ni ke atas. Positif. Okey, ni gerak ke kiri 1 kali. Gerak ke atas 2 kali. 1, 2. Ni. Sinilah M prime. Jadi, awak akan dapat sini M prime. Jadi, bila awak sambung, buat macam tu. Ini adalah image bagi untuk M. Samalah juga kalau untuk B pun sama. Pergerakan awak tu mesti sama. Tengok situ. Okey, contohnya M duduk sini. Ni M. Okey, ni maksud kita nak gerak. Ni X ni ke kiri 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Okey, kemudian Y ni kita turunkan sebanyak 4 kali ke bawah. Y ni ke bawah sebanyak 4 kali. Daripada sini sambung. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi sini M prime. Jadi awak siap nanti sambung. Okey, ni untuk B. Samalah juga dengan C, nanti awak buat sendiri dah. Kemudian untuk contoh 4. Contoh 4, tentukan vektor. Tadi cikgu bagi vektor, kena cari image. Sekarang ni ada objek. Ni objek A ke B. A ke B. Ni jadi ini objek, ini image. Berdasarkan rajah. Maksudnya A ke B. A ni dia gerak 1, 2, 3. 3 ni ke kiri. Negatif 3. Okey, jadi kita tulis sini negatif 3. Tengok naik ke atas. 1, 2. Positif 2. Maka 2. Maka vektor untuk A ialah negatif 3, 2. Kalau B pula, A ke B ni, tengok A. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali. 4 ni ke kanan. Positif lah. Maka sini 4.
maka ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya 4, 4. Maksudnya nilai translasinya ialah 4, 4. Okey, seterusnya contoh 5 last. Okey, diberi bahawa X prime ni adalah image bagi X. Hak ni objek, hak ni image. Tentukan vektor translasi bagi setiap berikut. Kalau awak tengok sini, hak ni dia pergi sini. Kan? Alamak. Okey, hak ni dia pergi sini. Jadi hak ni kita tengok dulu, titik ni sama dengan titik ni. Jadi kita sambung gini. Kita tengok. Okey, sini berapa ni? Pergerakan dia mesti gerak X dulu. X dulu 1, 2, dapat 2. Ke bawah 1, 2, 3. Negatif 2, 2, negatif 3. Okey, check balik bila awak dapat translasi ni. Awak check 2, negatif 3. Betul ke tidak? Check sini dah. 1, 2, 1, 2, 3. Betul lah, jumpa sini. Check lagi supaya dapat tepat jawapan 1, 2, 1, 2, 3. Okey, betul lah. 2, negatif 3. Okey, hak ni pula. Ambil titik yang mudah awak rasa hak mana go dia nampak jelas. Titik dia sama. Katakanlah kita ambil sini. Nampak jelas. Okey, pergerakan dia mesti X dulu kemudian baru Y. Okey, jadi gerakkan X dulu 1, 2. Dapat 2 ke kanan. Okey, kemudian 1. Negatif 1. Ni 2. Jadi pergerakan dia 2, negatif 1. Okey, check balik betul ke tidak 2, negatif 1. Ambil sini. 1, 2. Okey, 2, negatif 1. Betul lah duduk sini. Daripada sini 1, 2, ni 1. Okey, jadi betul lah 2, negatif 1. Okey, kemudian check balik sini. Mana tempat awak tengok titik yang paling mudah awak nak semak pergerakan dia. Katakanlah awak nak buat sini. Katakanlah nak buat titik sini dengan sini. Okey, sambung sini. Okey, pergerakan dia. Ini objek. Ini image. Mesti objek baru ke image. Okey, objek ke image ni. 1. Okey, 1. Maksudnya 1. Pergerakan ke atas 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi translasi dia ialah 1, 4. Okey, kita check balik betul ke tidak yang kita dapat translasi ni 1, 4. Okey, kita try. Okey, kita ambil je bucu mana-mana. Tengok jumpa tak? 1, 1, 2, 3, 4. Jumpa sini. So ini jawapan untuk translasi. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk topik translasi. Sampai cikgu jelaskan sampai contoh 5. Jadi pelajar tengok balik. Kalau tak faham nanti boleh PM cikgu tanya. Dan buat tugasan awak salin balik contoh. Tengok balik contoh. Dalam buku teks ada dinyatakan muka surat, start dengan muka surat 94. Okey, ada soalan tak nak tanya je dengan Mak tu? Tak ada. Okey, tak ada je. Okey, kalau macam tu setakat ni sajalah untuk hari ni. Nanti siap pula awak habis data. Nanti dan selebihnya nanti cikgu akan bagi link semula dalam grup, awak boleh tengok dalam YouTube. Mungkin kalau dalam YouTube jimat sikit data. Banyak juga tak kalau awak tengok link yang cikgu buat dalam YouTube tu, Mak? Banyak tak angkat data? Kita guna wifi. Oh, guna wifi. Okey, tak ada masalah lah. Okey, Jah macam mana Jah? Okey ha?